Itu laporan lengkap yang disediakan oleh Afiq, wartawan kami di Malaysia hari ini, dan itu berkaitan dengan 2023 dan penting untuk kita tahu rangkuman tersebut supaya perjalanan 2024 ini sikit sebanyak akan menjadi kesinambungan kepada kestabilan politik dan juga ekonomi dalam negara kita. Untuk kita sebagai rakyat ini mungkin boleh membuat satu perancangan lah, sebab orang kata 2023 ni tahun yang mencabar. Betul. Pasca pandemik COVID-19 baru kita ekonomi nak bertumbuh. Tapi apa pula ceritanya pada tahun 2024 ini? Untuk mengetahui lebih lanjut, kita akan bersama dengan tetamu istimewa kita. Elok saya perkenalkan, ini dia Profesor Madya Teknologis Dr. Anwar Shahbali Muhammad, Timbalan Dekan Sekolah Perniagaan dan Ekonomi UPM. Terima kasih doktor bersama kami hari ini. Sama-sama, Rina. Sebelum tu selamat tahun baru. Selamat tahun baru untuk Rina dan Hanif sekali. Terima kasih doktor. Kita dah saksikan sedikit rangkuman berkenaan dengan situasi politik dan juga ekonomi negara kita. Mungkin pandangan rumusan sedikitlah daripada doktor berkenaan dengan landscape politik dan juga situasi ekonomi negara kita sepanjang 2023. Okey, kalau kita soroti semula apa yang berlaku pada tahun 2023, Rina dan juga Hanif, kita dapati bahawa ada beberapa perkara penting ataupun peristiwa penting yang berlaku lah. Tapi saya boleh nukilkan sini ada sekurang-kurangnya 2 atau 3 peristiwa yang kita boleh ambil kira dalam pertimbangan yang akan berpotensi untuk berterusan. Yang pertama adalah berkaitan dengan peperangan ataupun geopolitik global. Memang kita tidak boleh lari 2024 dan 2023 tahun lalu lah itu kesan global, isu-isu global itu begitu besar kepada negara kita. Yang pertama saya ambil contoh adalah isu peperangan. Kita telah melihat peperangan antara Ukraine dan Rusia itu lebih 650 hari yang berpanjangan. Apa dia kesan dia di situ? Pertama, kesan dia adalah terputusnya bekalan rantai makanan ataupun terganggunya bekalan rantai makanan. Saya bagi satu contoh. Tahun lalu, isu bekalan gandum. Bagaimana disebabkan oleh Ukraine dan Rusia antara pengeluar gandum terbesar di dunia, di mana berlakunya peperangan, harga gandum itu menaik. Dalam masa yang sama adalah berlakunya krisis haba di India. India juga pengeluar haba yang besar, pengeluar gandum yang besar itu sendiri. So kita dapati peperangan itu sebenarnya memberikan kesan yang besar kepada ekonomi dalam konteks bekalan makanan. Yang kedua, kita dapat tahu bahawa peperangan itu berlarutan kepada negara ataupun negara lain. Khususnya kita mikir peperangan yang berlaku antara Israel juga Palestin itu sendiri yang telah berlarutan dan juga telah memakan tahun pada ketika ini. Apa yang berlaku adalah kita sedia maklum bahawa sumber tenaga yang terbesar, antara sumber tenaga yang terbesar datangnya daripada Timur Tengah. Ya, betul. Dengan berlakunya konflik di Timur Tengah ni, maka kesannya adalah tentu sekali berlakunya gangguan bekalan haba atau bekalan tenaga, khususnya minyak itu sendiri. Harus diingat sejarah membuktikan bahawa bila berlakunya krisis di kawasan Timur Tengah ni, maka harga minyak boleh berpotensi naik. Ada pandangan mengatakan bahawa Malaysia adalah pengeluar atau pengekspor minyak. Namun Malaysia bukan top 10 pengeluar minyak di dunia. Jadi kalau berlakunya krisis dan krisis itu membesar dan membawa kepada krisis makanan, so kita kena ingat bahawa Malaysia ni kebergantungan kepada import makanan terlalu tinggi. 2022 lebih 70 bilion kita import. 2021 lebih 60 bilion. Acap kali setiap tahun meningkat. Tahun ni bahkan meningkat lagi. So ini semua antara beberapa perkara yang perlu diberikan pertimbangan. Dan itu peperangan dan juga isu yang kedua yang saya nak cerita sedikit Rina, sikit saja, adalah berkaitan dengan perubahan iklim. El Nino yang begitu penting kita perlu ambil pertimbangan, bukan saja di peringkat Malaysia, bahkan di peringkat global. Perubahan iklim ni memberikan kesan kepada sumber tenaga. Sebab contoh, bila tak semestinya Malaysia, di seluruh dunia sebenarnya cuaca panas, bumi semakin panas, apa berlaku penggunaan tenaga lebih tinggi, elektrisiti lebih tinggi. Kita tahu bahawa kita ada buat peralihan subsidi elektrik itu sendiri. Dan bila penggunaan elektrik lebih tinggi, bil lebih tinggi, kos lebih tinggi, absorb, contohnya industri akan absorb kepada consumer, pengguna. Yang kedua, makanan itu ada kaitan dengan cuaca. Sebab penanaman terjejas. Bila penanaman terjejas, maka harga barang naik. Harus diingat, bila permintaan lebih tinggi daripada pengeluaran, maka pada ketika itu harga naik. Baik. Ini mukadimah yang membuka mata sebenarnya daripada 2023, mungkin daripada sudut globalnya kepada sudut lokal ini. Tapi doktor melihat kepada 2024 tahun ini bagi negara kita, mungkin itu antara faktor-faktor yang sukar, luar jangka untuk kita kawal. Di Malaysia, apa yang boleh kita kawal dan apa jangkaannya? Kalau 2023 adalah mungkin peralihan, 2024 pelaksanaan dasar, adakah itu sesuatu yang boleh dilakukan? Hanif, kalau kita lihat dari segi angka tu, contohnya dari segi pertumbuhan ekonomi Malaysia, jangkaan pertumbuhan ekonomi Malaysia, kalau kita ambil global,
Pertubuhan Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi menjangkakan progres atau perkembangan ekonomi dunia berkurangan, iaitu daripada 2009 ke 4% tahun ini, unjurannya ke 2017 tahun depan. Sama juga IMF juga di peringkat global itu dari segi pertumbuhan ekonomi berkurangan. Namun dalam konteks Malaysia ni, kalau kita dapati Kementerian Kewangan dan juga Bank Negara sebenarnya menyasarkan antara 4 ke 5% pertumbuhan ekonomi negara kita. Dan itu angka dia adalah agak lebih kurang sama sebagaimana tahun ini, mungkin lebih baik sikit ataupun lebih naik ataupun turun sedikit daripada tahun ini. Tapi antara perkara yang begitu dekat dengan rakyat yang perlu diberikan pertimbangan pada tahun ini adalah pertama sekali adalah gaji progresif. Gaji progresif begitu penting. Sebab apa, Rina? Sebab kita dah berlaku peralihan subsidi. Bila peralihan subsidi berlaku, maka sebahagian rakyat Malaysia perlu membayar lebih. So bila mereka perlu membayar lebih, dari mana datangnya pendapatan? Pendapatan daripada gaji sebagainya. So penting untuk gaji progresif ni berjalan seiring dengan peralihan subsidi. Dia perlu seiring. Kalau dia tidak seiring, maka berlakulah perbelanjaan lebih tinggi daripada pendapatan. Itu yang pertama. Gaji progresif perlu seiring dengan peralihan subsidi. Kita tahu peralihan subsidi memberikan kesan kepada sebahagian pihak yang mana ia akan meningkatkan kos, terutamanya around 95. Minyak juga akan berlaku peralihan subsidi dan juga elektrik dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang saya ingin melihat amat kritikal adalah simpanan rakyat Malaysia. Ya, setuju. Kalau kita lihat, kalau saya tulis di sini beberapa data yang saya ambil juga merisaukan. Bila saya tulis tu saya risau sendiri. Sebab lebih 50% rakyat Malaysia yang tidak mempunyai simpanan RM1,000 untuk kecemasan. Minimum RM1,000. 84% mengikut daripada kajian Jaringan Pendidikan Kewangan, 84% rakyat Malaysia yang tidak mempunyai simpanan yang stabil. So tidak konsisten menyimpan. So apa berlaku bila berlakunya krisis COVID-19, kita tengok apa berlaku pada ketika itu bila rakyat Malaysia berhadapan dengan tekanan yang luar biasa. Betul. Dan adakah ia berakhir di situ? Tak semestinya. Ia mungkin atau tidak mungkin atau tak mungkin berlaku itu kita tak pasti, tapi kita perlu, orang putih panggil hope for the best, prepare for the worst. Jadi kita kena merancang untuk membuat simpanan yang lebih baik pada tahun ini. Khususnya kalau kita ambil tadi, gaji progresif itu penting untuk simpanan. Sebab kelebihan pendapatan itu boleh digunakan untuk simpanan. Yang kedua adalah kita perlu mengurangkan hutang. Memang betul ada pandangan mengatakan bahawa hutang ni boleh membantu dari segi penciptaan lebih banyak pendapatan, betul. Tapi kita perlu berhati-hati dengan hutang supaya kita tidak terjerat dengan hutang. Selagi kita berada di dalam kondisi mana kita berhutang dalam keadaan terlalu tinggi, maka pada ketika itu kita tidak boleh keluar sebenarnya. Kita sebenarnya berada di dalam kepompong hutang itu sendiri. Sebab itu kita perlu memastikan bahawa kita dapat mengawal, mengimbangi antara pendapatan dengan perbelanjaan. Nah, ini yang saya nampak yang begitu penting. Yang ketiga adalah, yang tidak kurang pentingnya adalah bagaimana rakyat Malaysia dapat meneruskan atau menguasai ekonomi digital. Contohnya kita mempunyai pekerjaan yang tetap dan sebagainya peniaga. Perlu penting untuk mereka beralih kepada ekonomi digital. Kalau ikut datanya, ekonomi digital setiap tahun menyumbang lebih baik tahun ke tahun KDNK negara. Contohnya tahun ini sekitar 24.4%, tahun depan 25.5%. Rakyat Malaysia perlu melibatkan diri dalam ekonomi digital sebab dia punya kos lebih rendah dari segi perniagaan dan sebagainya. Cuma isunya Hanif, adalah infrastruktur kita belum sepenuhnya menyokong pelaksanaan ekonomi digital. Saya bagi satu contoh. Kita merujuk pada cashless system sekarang ni. Menggunakan tanpa tunai dan sebagainya. Minggu lalu saya pergi ke salah sebuah pasar raya di Nilai. Saya tinggal di Nilai. Saya cuba membayar cashless. Tengok internet ada. Kejap tak ada. Nak bayar pun tak boleh. Itu juga satu kekangan. Kekangannya bila infrastruktur kita tak ada. Dia macam enjin untuk menggerakkan ekonomi digital ni adalah internet. Internet merupakan satu enjin penting untuk menggerakkan ekonomi digital. Kalau internet itu tidak stabil ataupun signalnya kurang membantu, maka ia menjejaskan sedikit semangat ekonomi digital dalam konteks cashless itu sendiri. Doktor menekankan berkenaan dengan perlunya ada simpanan dalam kalangan rakyat itu sendiri dan mengawal perbelanjaan untuk tahun 2024 ini. Bagaimana doktor melihat belanjawan 2024 yang telah pun dibentangkan sebelum ini boleh membantu rakyat sedikit sebanyak bagi kelangsungan hidup mereka? Okey, kalau kita ambil kira belanjawan 2024 itu sedikit sebanyak boleh membantu dari segi bantuan tunai dan sebagainya. Cuma itu dalam konteks temporary relief ataupun sementara saja.
kita perlu mengubah sedikit gaya hidup dari segi konteks bagaimana saya sebut tadi, amat penting untuk kita melihat supaya perbelanjaan kita tidak melebihi pendapatan. Kalau boleh kita kurangkan kebergantungan kepada kad kredit. Itu begitu penting. Sebab apa? Kalau kita bergantung pada kad kredit dan juga kita belanja lebih daripada pendapatan, bulan ke bulan kita akan lebih terikat dan mencengkam diri kita. Dan pada ketika orang yang berhutang terlalu tinggi ni, mereka tidak boleh berfikir ni. Sebab mereka hanya berfikir bagaimana nak bayar hutang itu saja. Dan mereka tak boleh fikir luar daripada itu. Sebab itu kita kena kurangkan kebergantungan kepada hutang. Memang ada bantuan dari segi belanjawan tu, tapi kita tidak boleh melihat bantuan itu diberikan selamanya. Dan kita perlu juga berada dalam keadaan berdikari dan juga survive sendiri. Tapi bila kita nak survive, kita berada dalam keberhutangan. Dan kita tambah lagi hutang, memang takkan selesai. Dia akan memberikan masalah yang lebih besar sebenarnya. So sebenarnya kita kena stabilize dan juga kita perlu berbelanja mengikut keperluan dan mengikut pendapatan. Mungkin orang lain berbelanja lebih tapi pendapatan lebih baik. So kita kena ada istilahnya kita mengukur sendiri baju kita punya kemampuan itu sendiri. Supaya kita berada dalam keadaan yang stabil. Pendapatannya rendah, tapi kalau kita dapat mengawal perbelanjaan, kita sebenarnya tidak ada masalah. Tetapi dalam konteks yang saya sebut tadi itu, isu yang besar adalah bila berlakunya peralihan subsidi, maka kemungkinan inflasi itu boleh menaik. Mungkin boleh naik. Sebab kalau kita tak naik, sebab bila berlakunya peralihan harga barang naik, harga barang kemungkinan akan naik. Lebih-lebih lagi bila saya sebut tadi, bila berlakunya krisis global tadi, bermakna dia menjejaskan sedikit pengeluaran itu sendiri. Bila menjejaskan pengeluaran, permintaan lebih banyak, maka harga akan naik. Bagaimana cara kita nak menyelesaikan benda ni? Kita lah sebenarnya perlu membuat pengeluaran tersebut. Sebab tu saya bagi tahu cadangan saya dalam konteks krisis makanan tu. Sebab makanan ni satu benda yang penting sebenarnya. Dah lampak dah bibit-bibit isu tahun ni, tahun lepas. Dan tahun ni mungkin keadaan tu lebih mencabar berdasarkan isu yang saya sebut tadi. Pentingnya pada pandangan saya, tanah-tanah yang ada kosong ni di peringkat kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri boleh berikan percuma untuk orang-orang muda. Dalam 2 tahun, 3 tahun, bagi mereka percuma. Biar mereka tanam tanaman yang diperlukan. Melalui tanaman-tanaman ini, maka ia boleh membantu dari segi penjualan dalam negara kita. Dan lebihannya boleh dihantar ke luar negara. Kita mulakan dengan memberikan tanah percuma beberapa tahun. Bila mereka dah memperoleh pendapatan, barulah kerajaan negeri atau kerajaan pusat mengenakan sewa. Yang pertama. Yang kedua, penting untuk kita memperkasakan bank makanan. Kalau kita dapati food bank. Sebab apa? Dia bukan hanya disebabkan oleh krisis global ni, bahkan krisis-krisis seperti banjir dan sebagainya, pada ketika itu makanan berlaku limitasi. Jadi kita perlu ada makanan yang mencukupi. Kalau kita tengok krisis di Israel dan Palestin dengan peperangan, saya amat sedih melihat bagaimana krisis berlaku di Palestin ini. Makanan anak-anak yang kekurangan makanan. Saya membaca semalam penyakit meningkat di kalangan kanak-kanak dan sebagainya. Ini sesuatu yang merisaukan. Jadi bank makanan begitu penting sebenarnya. Ya, betul. Maksudnya ada rantaian pada setiap pemasaran tersebut terhadap cabaran 2024. Mungkin kita dah skip soalan ini, tapi saya rasa soalan ini sangat penting, Doktor. 2024 ini adakah bakal menjadi satu lagi tahun yang sukar dari sudut ekonomi kepada kita sebagai rakyat ini? Secara ringkas, Doktor. Okey, saya berpandangan adalah kesukaran ekonomi 2024 ni banyak bergantung kepada apa yang berlaku di peringkat dunia. Ada yang di bawah ada yang kita mampu buat, ada yang di luar kawalan kita. Disebabkan oleh sosio ataupun geopolitik yang berlaku di peringkat global ni cukup besar sebenarnya, yang menyebabkan kita perlu ada satu tindakan yang lebih komprehensif. Terutamanya mengawal dari segi kawalan terhadap harga barang itu sendiri dan memastikan bahawa rakyat Malaysia cukup untuk dari segi keperluan-keperluan yang penting sebenarnya. Baik. Baik, itu tadi antara kupasan yang saya kira amat pentinglah kita sebagai rakyat Malaysia untuk ambil tahu dan juga cakna berkenaan dengan situasi ekonomi ini, apatah lagi ekonomi keluarga kita sendiri. Ya, betul. Itu pengkhususannya perbincangan kami bersama dengan Profesor Madya, Teknologis Dr. Anwar Shah Bali Mahomed, Timbalan Dekan Sekolah Perniagaan dan Ekonomi daripada UPM. Terima kasih banyak, Doktor, sekali lagi.